Terdapat lebih daripada 3,000 spesies ular di dunia ini dan ia boleh dijumpai di mana-mana sahaja kecuali di Antartika, Iceland, Greenland dan New Zealand. Daripada 3,000 spesies ular ini, lebih kurang 600 daripadanya adalah spesies yang berbisa dan 200 daripadanya boleh membunuh atau mencederakan manusia dengan teruk. Hai guys, selamat datang ke channel saya. Kali ini kita membincangkan tentang 5 jenis ular di Malaysia yang paling berbisa. Okay, let's go! Di Malaysia, terdapat lebih kurang 142 spesies ular yang telah ditemui. Daripada jumlah tersebut, 39 spesies daripadanya merupakan spesies-spesies yang berbisa yang terdiri daripada 17 darat dan 22 ular laut. Wow. Pertama, ular laut amfibia. Ular laut amfibia atau nama saintifik dia Leucicauda colubrina mempunyai panjang maksimum sepanjang 1.5 meter. Ular laut amfibia menghabiskan masanya di laut, iaitu di terumbu karang tropika. Walau bagaimanapun, ular ini kerap naik ke permukaan, terutamanya ketika musim mengawan di mana mereka bertelur di atas darat. Jalur perak dan hitam yang menarik meliputi seluruh badan ular ini daripada bahagian leher sehingga ke bahagian ekor. Ekornya pula dibentuk seperti pipih, seperti kemudi, mempunyai perenang yang cekap. Ular ini mempunyai racun mytotoxic yang akan melumpuhkan otot mangsa yang terkena gigitan mereka. Okey, yang kedua, ular tudung selah. Ular tudung selah yang ditemui di Malaysia kelihatan kurang agresif berbanding di India. Namun begitu, ular betina boleh menjadi sangat agresif ketika mempertahankan telurnya. Satu gigitan daripada ular tudung selah ini boleh mengakibatkan kematian tau, jika tidak dirawat dengan cepat. Ular tudung selah mendiami hutan dan kawasan-kawasan kebun daripada dataran rendah sehinggalah kawasan yang pada ketinggian 200 meter. Makanan utamanya adalah ular-ular lain, terutamanya ular tikus dan kadang-kadangnya cicak. Okey, yang ketiga, ulang katam tebu. Ular katam tebu atau secara saintifiknya dipanggil Bungaris candidus diliputi dengan lebih kurang 30 belang hitam dan putih pada bahagian badan dan ekornya. Saiz ular katam tebu ini boleh mencecah sehingga 1.6 meter. Spesies ini biasanya ditemui di kawasan-kawasan yang rendah dan kawasan-kawasan perairan seperti di sepanjang sungai serta di kawasan sawah dan pesisir pantai. Ular ini juga menjadikan spesies ular lain dan cicak sebagai makanannya. Walau bagaimanapun, pergerakan ular ini agak perlahan, namun patukannya sangat berbahaya dan boleh membawa maut. So hati-hati yang suka mancing itu. Okey, yang keempat, ular katam belang. Ular katam belang atau Bungaris fascistus boleh ditemui di pelbagai habitat termasuk di dalam hutan, kawasan pertanian dan tepi pantai. Biasanya ia kerap ditemui di kawasan yang berhampiran dengan air. Ular ini memakan tikus, cicak dan ular lain. Spesies ular ini tidak begitu agresif pada waktu siang, namun pada waktu malam ular ini menjadi sangat berbahaya. Ini kerana ular ini mempunyai bisa yang sangat berbisa. Ular ini sangat senang untuk dikenal pasti berdasarkan jalur hitam dan kuning yang meliputi badannya. Badan ular ini berbentuk segitiga. Selain di Malaysia, ular ini juga boleh ditemui di India, Burma, Thailand dan selatan China dan juga pulau-pulau utama di Indonesia. Okey, yang kelima, yang terakhir, ular tedung hitam. Ular tedung hitam dipanggil ular tedung Sumatera, biasanya ditemui di kawasan tanah-tanah rendah dan kawasan yang berpenduduk. Spesies ini telah menyesuaikan diri untuk hidup di kawasan bandar yang sibuk maupun di kampung. Sebab itu, ular ini jarang ditemui di dalam hutan atau kawasan yang terbiar. Ular ini merupakan spesies yang sangat berbisa dan harus ditangani dengan berhati-hati. Biasanya ular ini sangat suka mengelak daripada berdepan dengan bahaya dan dianggap tidak agresif. Namun ular dewasa akan berdiri tegak dan menggembangkan tedungnya lalu mendesis dengan kuat apabila merasa terancam.
Sekiranya penyerang atau pengancam tidak mengundurkan diri, ulat ini akan menyembur racun berbisa ke arah mata penyerang atau pengancamnya. Sekiranya racun tidak dibasuh dengan kadar yang segera, semburan itu boleh menyebabkan kerosakan mata yang kekal pada mata anda. Okey. Selain itu, bisa yang diselarurkan melalui gigitan ulat itu pula akan menyebabkan kematian. Okey guys, selain daripada 5 jenis ular yang saya nyatakan tadi, masih ada banyak lagi ular-ular yang berbisa yang terdapat di Malaysia. Daripada 5 spesies ular yang dinyatakan, 4 daripada yang lain tu biasanya dapat kawasan-kawasan hutan. Justru yang risiko untuk yang dihadapan dengan ular tersebut dah sangat rendah kalau jika korang berada di bandar. Jika anda seorang pengembara menggemar aktiviti lasak seperti mendaki gunung, berkhemah di dalam hutan, risikonya lebih tinggi. So anda perlu berhati-hati. Namun demikian, satu spesies di atas ialah ular tudung hitam, boleh ditemui di kawasan-kawasan perumahan, tak kira sama ada di bandar ataupun kampung. Oleh itu, risiko untuk anda berhadapan dengannya agak tinggi. Okey, sampai di situ saja. Bye.